Assalamualaikum and hi everyone. I'm Teacher Fatin and we are back for mathematics slot. Okay, for today kita akan sambung dengan linear equations. Kita ada dua part. So, dalam video ni kita akan fokus on part 2 lah. Sebab part 1 ni awak boleh tengok video dekat YouTube tu lah. Setting up equation. For part 1, we are talking about linear equation macam last week punya. But this time, kita kena solve problem lah. So, dia akan bagi soalan yang cerita. So you have to solve the problem based on the story. So kena set up equation and then barulah kita solvekan dia. Boleh tengok sambung tengok video dekat YouTube tu sebab dia ada banyak example dah. And then question kita ada beberapa latihan untuk part 1 tu. Boleh je terus buat kalau dah reti set up equation kan ni. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Semua adalah untuk setting up equation. So, make sure you set up the equation dulu. Lepas tu baru buat working untuk find the answer. Okay, untuk soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Yang ni adalah part 1, setting up equations. Okay, so next in this video, I'm going to explain part 2. Okay, based on the module yang kita dah improvise lah from last year punya. So, part 2 ni is linear equation in two variable. This week kita akan masuk two variable. Hari ni baru introduction lah. Okay, ada 3 objective. Yang pertama, form linear equation in two variable based on statement or situation. Yang ni maksudnya kita akan set up equation. Macam hari tu kita set up equation untuk satu variable. This time kita akan buat untuk two variable. Okay. Next, determine and explain possible solution of linear equation in two variable. So apa possible value untuk x atau y tu? So kita kena determine dan explain. And lastly, we're gonna represent graphically linear equation in two variable. Okay. Kita kena lukis sikit lah ni. I'm gonna explain first and second objective. Okay, for the first one, form a linear equation in two variable for each of the following. So dia dah cakap dah dekat sini kita kena form linear equation dengan two variable, okay? Two variable. So the difference between two numbers. Okay, so katakan nombor pertama adalah P. And nombor kedua kita adalah Q. Kita tak tahu apa nombor tu. So kita represent je this number with variable. Okay, so bila dia kata different maksudnya hasil tolak. So P minus Q kita akan dapat 18. Okay. So macam ni je. Sebab yang ni soalan untuk example 1 ni dia nak kita represent sahaja. Kita form a linear equation. Tak perlu selesaikan. Okay. Next, the amount of pocket money saved by Ahmad adalah RMX and the amount of pocket money saved by Norita is Y ringgit Malaysia. Their total saving is 600 ringgit. Okay. So untuk yang ni kita akan buat RMX tambah dengan RMY akan sama dengan RM600. Okay. Dalam linear equation kita kena make sure the unit sama. Okay, so sekarang ni semua unit dah ringgit, semua dah ringgit kan. So kita boleh abaikan unit tu, kita terus tulis X tambah dengan Y akan dapat 600. Okay. Contoh soalan untuk exercise 4 hari tu, kita ada satu soalan. Dia bagi dalam bentuk sen dan ringgit. Ingat lagi tak soalan tu? Okay, dia bagi dalam sen dan ringgit. Soalan dia yang mana soalan dia? Okay, soalan dia ni. A class of 24 student, dia buat collection. Each student bagi C sen and the teacher give $1. Lepas tu harga coklat tu RM10, $60. Okay. So kenapa jawapan dia bukan yang ni? Kenapa jawapan dia bukan yang ni? Okay, sebabnya bila kita kata linear equation, kita akan tukar semua unit bagi sama. So sekarang ni setiap pelajar bayar dalam sen. So yang dollar ni we have to change it into sen juga. Sebab tu jawapan last kali kita dapat yang ni Yang ni.
Sebab kena make sure untuk linear equation setiap unit dia adalah sama. Kalau guna sen, semua kena guna sen. Okay, kita sambung balik untuk yang tadi. Okay, so yang ni, semua yang ni untuk B dia dah bagi tahu semua ringgit. So tak ada masalah, kita boleh terus tulis X tambah Y sama dengan 600. The unit RM tak perlu tulis dah lah sebab kita nak buat linear equation sahaja. Okay, next, a bus and a van can accommodate M and N passenger. The total number of passenger of 2 bus. So sekarang ni kita ada bus adalah M, van adalah N passenger. So 2 bus maksudnya 2 darab dengan M. Kita akan bawa 2 bus darab dengan passenger dia ada M. Okay, and then untuk van dia ambil 5 van. So tambah dengan 5 van. Setiap satu van tu ada N passenger. So 5 darab dengan N. Okay. So kita dapatlah total number of passenger dia sama dengan 100. Okay. Yang ni for example 1 you have to form a linear equation saja. Okay, siap. Dapat macam ni. Settle. Okay, next. Objective number 2, determine and explain possible solution of linear equation. Okay, for this part baru kita fikir M tu apa, N tu apa, X tu apa, Y tu apa. Okay, contohnya sekarang I have read a total of 7 novel and storybooks this week for the Nilam program. Can you guess? Okay, so kawan ni dia cakap lah, boleh teka tak berapa novel, berapa storybook yang dia baca. So yang kawan ni pun cakap mungkin satu buku ni dia fikir lah. Satu buku 6 storybook, yang ni satu novel 2 storybook, and this one dia fikir maybe 2 novel 5 storybook. Boleh lagi tak possible lain? Boleh lagi kan? Contohnya dia kata 7 novel and storybook, boleh jadi dia baca 5 novel and 2 storybook. Okay. So untuk this learning objective for this part, kita fikir possible solution. So bila kata possibility ni ada macam-macam. Okay, so the equation can be formed, equation dia boleh jadi X tambah Y sama dengan 7. Okay, inilah dia punya linear equation. Okay. So pair of X dengan Y ni boleh jadi apa-apa. Boleh jadi 1 dengan 6, tak pun jadi 2 dengan 5, 3 dengan 4, and any number, all the pairs of value are possible solution. So possible solution. Okay. So a linear equation dalam 2 variable akan ada many possible pair. Tak macam satu variable. Last week kita belajar satu variable, dia hanya akan ada satu solid jawapan sahaja. Untuk linear equation into variable, dia boleh jadi banyak jawapan. Okay. Okay, contohnya example 2, write 3 possible pair for 2x tambah y sama dengan 6. Okay, so kita boleh dapat banyak jawapan daripada equation ni. Okay, contoh yang pertama kita ambil bila x tu kosong. Bila x kosong, kita substitute dalam ni 2 darab kosong tambah y, so y kita dapat 6. Okay, so bila x kosong, y dia 6. Bila masuk kat sini, dia akan solve this equation. Okay, next. Apa lagi possible solution? Kita boleh buat bila X1, Y tu jadi berapa. So, kita akan kira. Substitute X1 and then cari value Y. Okay. So, 6 tolak 2 dapat 4. And then X2. So, substitute X2 kat sini. And then kita cari value of Y. Untuk linear equation in 2 variable, you have to find what is the value of X, what is the value of Y. Tak boleh cari satu je, kena cari dua-dua, okay? So contoh dia nak lebih kan, dia tak nak 3 je, kita letak lagi. Kalau X kita 3, okay, X sama dengan 3, apa value Y kita? So awak akan substitute 2 darab 3 dapat 6, 6 tambah Y sama dengan 6. Sama dengan 6, so Y kita akan dapat kosong. Okay, so yang ni Y akan dapat 0. Sesuai. Okay. Macam tu. Okay. So 6, bila X tu 3, Y kita adalah kosong. Okay. Contoh lain,
contoh kita decide untuk Y pula. Katakan kita kata Y adalah 3. So apa value X? Okay, katakan Y adalah 3. So 2X tambah 3 sama dengan 6. 2X tambah 3 sama dengan 6. So kita kena solve untuk X. Okay, so kita akan eliminate. Kita get rid 3 dulu. So jadi 2X sama dengan 3. Okay, and then X kita akan dapat 3/2. Okay. So yang ni jawapan dia akan banyak sampai infinity sebab dia tak ada sampai mana-mana lah. Okay, so possible answer dia akan ada banyak pelbagai jawapan. Okay. Okay, next. So each pair of solution ni boleh tulis dalam bentuk XY. Okay, kita boleh tulis contoh ni 3/2, 3 macam dalam koordinat. Okay, next. Example 3. So example 3 is about problem solving. Osman has bought a total of 5 jersey for Harimau team and Kancil team. What are the possible number of jersey that can be bought for each team? So dia beli 5 jersey kan, Harimau dengan Kancil. So first step, choose a value for one of the variable. Okay, so kita kata Harimau team ni X, Kancil team adalah Y. Okay, so X tambah Y akan dapat 5 jersey. Okay. So substitute the value into the linear equation. Contoh, kita dah kata Harimau ni ada 1, maksudnya Y akan 4. Bila Harimau ada 2, jersey dia, Kancil akan ada 3. Okay. Sebab bila tambah 2 jersey ni akan dapat 5. So possible answer dia akan ada ni lah possible answer dia. Okay, next. We're gonna do exploration activity. Before this, during introduction hari tu, kita dah masuk dah sikit tentang graph ni kan. So bila satu variable je dia akan jadi straight line. Semua ni akan jadi straight line. Cuma kalau satu variable dia hanya vertical line and horizontal line. Okay, now when we have two variable, it gonna be line yang ada gradient, dia ada kecerunan dia, okay. So macam mana kita nak buat graph ni? First step, complete the table for each given equation. So sekarang ni ada 2 soalan So you have to complete. Contohnya bila X kosong, Y 2 untuk dapat negatif 2 ni. So bila X 1, Y kita berapa untuk dapat negatif 2? Okay. So bila X 2, Y kita adalah apa? Y kita adalah 4 lah kat sini. 2 tolak 4 dapat negatif 2. Okay. Bila X 3 tolak Y dapat negatif 2. So apa? 3 tolak 5. Okay. So yang ni dia nampak ada pattern dia. 2, 3, 4, 5. 4, bila X 4, Y kita adalah 6. Sebab 4 tolak 6, 4 tolak dengan 6 dapat negatif 2. Okay, so X kita adalah 4. Tengok ni adalah kolom untuk X, bawah ni adalah kolom untuk Y. Okay, so bila dah siap table ni, you will have the coordinate. So yang ni 0, 2. Yang ni koordinat dia 1, 3. And buat. Kat sini ada, you can print this, but if you don't have any printer, boleh lukis sendirilah kotak ni, senang je. Okay, so sekarang dia kata tadi 0, 2. Okay, next step, you have to plot. Okay, nak plot kat sini 0, 2. Tengok 0 dia adalah untuk X. Yang bawah ni adalah X axis. Yang atas ni adalah Y axis kan. So 0, 2 kat sini dia punya plot dia. Okay, next. Kita ada 1, 3. So dekat X 1, dekat Y 3. So kat sini dia punya ni. Okay, next 2, 4. Okay, 2, 4 sini Okay, ni nama dia plot. Boleh Allahu Akbar. Kita boleh plot sama ada buat titik, tak pun kita boleh pangkah jangan buat bentuk macam ni. Ni tersilap ni. Okay, sama ada kita buat cross macam ni, tak pun kita buat titik.
Okay. And then the third step, you have to draw graph by connecting all the points. So kita dah plot ni. Lepas awak dah plot, ambil pembaris kan, ambil pembaris and then garis ni sambung. Sambung. Okay. So kita akan dapat satu line. Okay. So this equation akan dapat satu line. Okay. Contoh lain, study the shape of, okay. Contoh this one. So X tolak 2Y sama dengan 8 kan. Okay. So dia bagi X kosong. Bila X kosong, dia tanya Y kita apa? So bila X kosong, Y kita akan dapat negatif 4. Okay. So bila X 2, Y kita apa? 2 akan dapat negatif 3. Okay. So bila 4 akan dapat negatif 2. Okay. Sebab apa? Bila 4 ni, X kita 4. So 4 tolak dengan 2 darab dengan Y. So Y kita tak tahu lagi kan? Contoh kita tak tahu lagi. Dapat 8. So macam biasa kita solve kan untuk dapat Y. So macam mana nak solve Y? Get rid 4 dulu. Maksudnya tolak 4 sini, tolak 4 sini. So negative 2Y is equal to 4. Okay. And then kita kena get rid negative 2. Bahagi negatif 2 untuk left hand side, bahagi negatif 2 untuk right hand side. Sebab tu Y kita dapat negatif 2. Okay. And then macam biasa tadi, bila dah siap, you have to plot and then garis. Okay. So dapat graf macam ni. Okay. One of the way is you can use apps. So kalau nak install boleh install GeoGebra Classic. So bila dekat GeoGebra Classic ni, kita masuk equation. Tadi equation teacher, X tolak 2Y sama dengan 8 kan. Okay, so X tolak 2Y is equal to 8. Okay, so dapat satu line macam ni. Nampak? Okay. So anything, so semua ni adalah possible answer. So contoh kat sini kan kita ambil. So kat sini adalah jawapan dia lah. Bila X negatif 10, X negatif 10, Y dia boleh jadi negatif apa kat sini? Negatif 9 macam tu. Okay. So bila X negatif 4, Y kita negatif 6. So this line semua adalah possible answer. Okay. Sampai bila? Sampai infinity. Okay. So itu yang kita nampak kat sini. Kita nampak straight line graph. And all the points on the straight line adalah solution untuk linear equation tu. So semua point-point ni adalah solution untuk equation ini. Okay. So this is untuk 4 ni soalan dia. Dia tanya mana satu linear equation. Okay. It should be straight line graph. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya power ni macam kita belajar hari tu. Bila dia power dia semua satu, kita akan dapat straight line graph. Kalau power dia ada lebih, contohnya power dia kuasa 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Okay. So kalau X kuasa 2, dia punya graph dah bukan straight line. Dia jadi macam ni. Okay. This one you gonna learn in form 2 lah. So sekarang ni tak apa, kita belajar dulu yang biasa-biasa ni. Okay. Faham Kalau ada soalan boleh tanya. And next class kita akan masuk simultaneous linear equation Esok kita akan masuk simultaneous linear equation. And so hari ni kita dah belajar setting up equation. Yang ni boleh tengok dekat link video kat YouTube. If you have any question, you can ask your teacher. Second part kita dah masuk introduction to linear equation into variable. Okay, so that's all for today. Thank you everyone. Assalamualaikum.